Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan tajuk Aspirasi dan Hala Tuju Pendidikan. Subjek JPPP 1092 Pengantar Pengajian Pendidikan. Nama saya Muhammad Azrul Hakim bin Salim. Nama pensyarah Encik Ramli bin Stapa. Apa itu aspirasi pendidikan? Menurut Kamus Dewan edisi keempat, aspirasi didefinisikan sebagai keinginan yang kuat untuk mencapai dan mengadakan sesuatu. Aspirasi pendidikan negara pula membawa maksud hasrat yang ingin dicapai oleh kerajaan dalam kerangka membangunkan sistem pendidikan negara, iaitu untuk meningkatkan kemenjadian murid Malaysia bagi menyediakan modal insan bertaraf kelas pertama dunia. Standard Kualiti Pendidikan (SKPM). Bahagian ini membincangkan standard kualiti pendidikan Malaysia sebagai panduan untuk guru dan pemimpin sekolah dalam mengelola operasi sekolah dengan kualiti yang baik. Ia juga merangkumi pelan pembangunan pendidikan negara yang bertujuan meningkatkan kualiti pendidikan dan menyediakan murid Malaysia menjadi insan bertaraf dunia. Pelan tersebut meliputi 3 fasa pelaksanaan, 5 aspirasi sistem, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Implikasi dari standard kualiti dan pelan pendidikan ini juga dibincangkan. Standard Kualiti Pendidikan 2010 (SKPM 2010). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) diperkenalkan pada 2010 oleh Jemaah Nazir dan Jaminan Kualiti Kementerian Pendidikan Malaysia. SKPM digunakan untuk menilai pengurusan dan pengajaran di institusi pendidikan. Ia membantu sekolah menilai operasi mereka melalui penarafan kendiri sekolah (PKS) dan meningkatkan kualiti pendidikan dengan 5 standard yang ditetapkan. Apakah 5 standard tersebut? Standard yang pertama ialah kepimpinan dan hala tuju. Kepimpinan sekolah berperanan sebagai pemimpin berimpak tinggi dan berupaya menggembleng dan menggerakkan warga sekolah secara bersepadu untuk memajukan sekolah dan meningkatkan kualiti pembelajaran dan pengajaran (PDP). Manakala standard kedua pula ialah pengurusan organisasi. Organisasi sekolah diuruskan dengan mengambil kira potensi dan keperluan staf, kemudahan sumber dalaman dan memanfaatkan sumber luaran supaya sekolah dapat berfungsi dengan cekap dan berkesan. Standard yang ketiga pula, pengurusan kurikulum, ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid. Bidang kurikulum dan ko-kurikulum dan sukan dan hal ehwal murid diurus dengan cekap dan berkesan bagi memastikan sekolah berfungsi sebagai institusi pembelajaran dalam melahirkan murid yang seimbang dari segi intelek, rohani, emosi dan jasmani. Yang keempat pula, standard yang keempat pula, pengajaran dan pembelajaran. Guru merancang dan melaksanakan proses pembelajaran dan pengajaran yang berkualiti tinggi dan bersungguh-sungguh untuk memperkembangkan potensi dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. Dan yang terakhir, kemenjadian murid. Pendidikan di sekolah melahirkan murid yang berilmu pengetahuan, berketerampilan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri. Seterusnya, Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang Kedua (SKPM G2). Selaras dengan pelaksanaan Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia 2013 hingga 2025, SKPM telah ditambah baik bagi meningkatkan keberkesanan pengurusan dan pengajaran. Terdapat 5 Standard Kualiti Pendidikan Malaysia Gelombang 2. Standard keempat telah tambah baik, iaitu pembelajaran dan pemudahcaraan (PDPC). Guru memainkan peranan penting dalam melaksanakan pengajaran dan pembelajaran. Guru berperanan sebagai pemudahcara dalam PDPC yang berkesan untuk memperkembangkan potensi murid secara menyeluruh dan pencapaian murid pada tahap optimum secara berterusan. SKPMG2 Standard 4 menyatakan bahawa peranan guru adalah sebagai perancang, pengawal, pembimbing, pendorong dan penilai. Kriteria kepada aspek di dalam standard 4 adalah seperti yang dinyatakan pada slide seterusnya.
Seterusnya, peranan guru dalam PDPC. Yang pertama, guru sebagai perancang. Guru bertindak sebagai perancang untuk memastikan kesediaan dan persediaan yang rapi dalam melaksanakan pembelajaran dan pemudahcaraan PDPC. Seterusnya, guru sebagai pengawal. Guru bertindak sebagai pengawal pelaksanaan PDPC untuk memastikan kelancaran proses pembelajaran mengikut perancangan. Yang ketiga, guru sebagai pembimbing. Guru bertindak sebagai pembimbing untuk membolehkan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan mengamalkan nilai berdasarkan objektif pelajaran. Yang keempat, guru sebagai pendorong. Guru bertindak sebagai pendorong untuk meningkatkan motivasi murid dalam pembelajaran. Yang kelima pula, guru sebagai penilai. Guru berperanan sebagai penilai untuk mengesan tahap penguasaan murid. Dan akhir sekali, murid sebagai pembelajar aktif. Murid bertindak sebagai pembelajar aktif untuk menguasai pengetahuan dan kemahiran serta mengamalkan nilai positif. Seterusnya, Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia (PPPM). Pelan Pembangunan Pendidikan Malaysia dirangka berasaskan 3 objektif yang khusus seperti berikut. Yang pertama, fokus pada peningkatan akses, peningkatan kualiti, mengurangkan jurang ekuiti, menggalakkan perpaduan dan meningkatkan keberkesanan sistem pendidikan Malaysia. Yang kedua, menetapkan visi dan aspirasi yang jelas untuk sistem pendidikan dan setiap murid bagi tempoh 13 tahun seterusnya sehingga 2025. Dan yang terakhir, menetapkan program transformasi menyeluruh untuk sistem pendidikan termasuk perubahan utama dalam Kementerian Pendidikan Malaysia untuk memenuhi permintaan baru dan meningkatkan transformasi perkhidmatan awam. Untuk mencapai objektif khusus tersebut, PPM dilaksanakan dengan 3 fasa atau lebih dikenali sebagai 3 gelombang, 5 aspirasi sistem pendidikan, 6 aspirasi murid dan 11 anjakan. Seterusnya kita beralih kepada 3 gelombang. Gelombang yang pertama bermula dari tahun 2013 hingga 2015 yang memberi penekanan kepada kemahiran teras melalui penambahbaikan sistem dengan mempercepat perubahan kaedah pelaksanaan program. Dalam tempoh pelaksanaan itu, tumpuan diberikan kepada kaedah peningkatan kualiti pengajaran dengan meningkatkan kualiti guru sedia ada, meningkatkan kualiti kepimpinan sekolah dengan memperbaiki pendekatan pelantikan dan melatih pengetua dan guru besar. Tumpuan juga diberikan kepada meningkatkan kadar literasi bahasa Melayu, bahasa Inggeris dan numerasi menerusi program pemulihan yang intensif. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan bagi meningkatkan kualiti kemahiran teras ialah mengubah sistem dengan memberi sokongan kepada guru dan memberi fokus kepada kemahiran utama, membimbing guru secara khusus bagi meningkatkan standard guru khususnya dalam mata pelajaran teras seperti matematik, sains, bahasa Melayu dan bahasa Inggeris. Standard kemasukan yang lebih tinggi bagi guru baharu. Dan seterusnya, memastikan sokongan daripada PPD ditumpukan kepada sekolah berprestasi rendah termasuk kepada murid dan dengan keperluan khusus melonjakkan peningkatan sekolah. Seterusnya kita beralih kepada gelombang 2 yang bermula pada tahun 2016 sehingga 2020. Pelan tindakan yang dirancang dan perlu dilaksanakan dalam gelombang 2 termasuklah memacu peningkatan sistem, memperluas bimbingan dan sokongan untuk membantu guru bagi menambah pengetahuan dalam semua mata pelajaran, pemikiran, kepimpinan, etika, kerohanian dan identiti nasional. Seterusnya, menyediakan kemajuan berdasarkan kompetensi dan prestasi serta menambah baik latihan pra-perkhidmatan untuk memugarkan profesion keguruan. Selain itu, pelan tindakan yang dirancang ialah
menghentikan kelas peralihan, menjalankan rintis bagi pilihan untuk immersion bahasa Inggeris, mengukuhkan penyediaan pendidikan bahasa ketiga untuk meningkatkan penguasaan pelbagai bahasa. Seterusnya, gelombang ketiga yang bermula pada 2021 sehingga 2025. Inisiatif dalam gelombang ketiga adalah berfokus kepada anjakan ke arah kecemerlangan dengan peningkatan keluasan operasi, di mana pada permulaan gelombang ini semua sekolah, guru dan pengetua menunjukkan prestasi melebihi standard minimum. Antara pelan tindakan yang dirancang dan akan dilaksanakan termasuklah menganjak ke arah kecemerlangan melalui peningkatan tadbir uruskan diri, membenarkan pengurusan berasaskan sekolah dan autonomi dengan lebih meluas dari segi pelaksanaan kurikulum dan peruntukan belanjawan bagi sekolah yang layak. Seterusnya, mengkaji semula struktur sekolah untuk menentukan keperluan bagi mengoptimumkan laluan dan pilihan persekolahan. 5. Aspirasi sistem pendidikan negara. Yang pertama ialah akses. 100% enrolment merentas semua peringkat pendidikan daripada prasekolah hingga menengah atas menjelang tahun 2020. Selaras dengan prinsip pendemokrasian pendidikan, iaitu pendidikan untuk semua, setiap kanak-kanak di Malaysia tanpa mengira latar belakang sosioekonomi dan kelompok etnik mempunyai hak untuk mendapatkan akses yang sama kepada pendidikan yang berkualiti bagi membolehkan mereka mencapai potensi masing-masing. Yang kedua pula ialah kualiti. Negara dalam kelompok sepertiga teratas dalam pentaksiran antarabangsa seperti TIMSS dan PISA dalam tempoh 15 tahun. Tidak dapat dinafikan bahawa pencapaian pendidikan di Malaysia telah berkembang dan meningkat sejak beberapa dekad yang lalu melalui pelbagai usaha dan tindakan. Sungguh pun begitu, pencapaian yang membanggakan ini menghadapi risiko secara relatif dan mutlak. Hal ini disebabkan sistem pendidikan negara lain telah dapat meningkatkan prestasi murid dengan lebih cepat dan mampu mengekalkan momentum tersebut secara berterusan. Ini menyebabkan jurang pencapaian antara sistem pendidikan Malaysia dan negara lain semakin lebar. Seterusnya, equity untuk semua murid. Penyediaan pendidikan yang terbaik kepada setiap kanak-kanak tanpa mengira latar belakang sosioekonomi, gender dan tempat akan dapat memastikan hak kesaksamaan pendidikan untuk semua. Menjelang tahun 2020, pendidikan Malaysia mensasarkan 50% pengurangan dalam jurang pencapaian dengan merapatkan jurang sosioekonomi antara bandar dengan luar bandar dan gender. Latar belakang sosioekonomi masih menjadi penyebab jurang equity yang paling besar. Seterusnya, perpaduan. Sistem pendidikan yang menawarkan perkongsian pengalaman dan nilai kepada kanak-kanak dengan menghargai kepelbagaian. Malaysia yang dikenali sebagai sebuah negara yang berbilang kaum yang kaya dengan keunikan yang pelbagai. Sejak merdeka, aspirasi utama Malaysia adalah untuk memupuk perpaduan negara. Sekolah merupakan tempat yang terbaik dalam usaha memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat kerana murid menghabiskan lebih 1/4 daripada masa mereka di sekolah semasa mereka berusia 7 hingga 17 tahun. Akhir sekali, kecekapan. Sistem yang memaksimumkan keberhasilan murid mengikut peruntukan sedia ada. Keberhasilan murid merupakan indikator kepada kecekapan dalam pengurusan sistem pendidikan. Perbelanjaan besar untuk pendidikan menunjukkan komitmen tinggi kerajaan terhadap pendidikan. Maka pulangan dalam bentuk keberhasilan murid perlu dimaksimumkan untuk setiap ringgit yang dibelanjakan. Kita beralih kepada 6 aspirasi murid. Yang pertama ialah pengetahuan. Setiap murid perlu memiliki keupayaan literasi dan numerasi sepenuhnya bagi melengkapkan mereka dengan kemahiran kehidupan asas. Kemahiran ini merupakan kemahiran yang paling asas yang membolehkan mereka mempunyai pengetahuan agar dapat berfungsi secara berkesan dan bagi membolehkan mereka memupuk nilai untuk diri sendiri, masyarakat dan negara. Seterusnya, kemahiran berfikir.
Kemahiran berfikir merupakan salah satu elemen penting dalam mempersiapkan murid agar berupaya bersaing pada peringkat global. Berfikir adalah proses kognitif yang membolehkan maklumat diperolehi, pengetahuan berkembang dan ilmu dijana. Adalah menjadi aspirasi pendidikan negara agar setiap murid perlu mempunyai semangat ingin tahu dan belajar untuk terus mendapatkan pengetahuan sepanjang hayat. Selepas itu, kemahiran memimpin. Pembangunan tamadun sesuatu bangsa terletak pada kualiti kepimpinan yang menerajui sesebuah negara. Usaha membina pemimpin berkualiti yang bakal menerajui negara penting diwujudkan dalam kalangan generasi muda. Kebolehan memimpin dan bekerja dengan orang lain secara berkesan adalah penting bagi memastikan kecemerlangan dan keharmonian sesuatu kelompok, institusi, masyarakat dan negara dan kelangsungan pada masa hadapan. Kemahiran dui bahasa. Bahasa Melayu merupakan bahasa pengantara dalam sistem pendidikan Malaysia. Ini memberi peluang kepada semua murid untuk menguasai bahasa Melayu yang merupakan bahasa kebangsaan di samping bahasa Inggeris sebagai bahasa kedua dan bahasa komunikasi antarabangsa. Seterusnya, etika dan kerohanian. Setiap murid perlu dididik dan dibimbing untuk memiliki etika dan kerohanian yang tinggi agar dapat menghadapi cabaran abad ke-21. Sistem pendidikan yang berkesan akan dapat mempersiapkan murid supaya lebih berani menghadapi cabaran pada masa hadapan, menyelesaikan konflik secara aman, membuat keputusan yang wajar dalam situasi kritikal dan mempunyai keberanian melakukan apa yang betul. Dan akhir sekali ialah identiti nasional. Rakyat Malaysia perlu mempunyai perasaan tidak berbelah bahagi terhadap identiti nasional, berpegang teguh kepada prinsip rukun negara untuk perpaduan dan masa depan Malaysia. Setiap murid tanpa mengira latar belakang etnik, kepercayaan, taraf sosioekonomi atau tempat harus berbangga menjadi rakyat Malaysia. Seterusnya, 11 anjakan. Bagi mencapai aspirasi yang dihasratkan, PPPM telah menggariskan 11 anjakan yang dijadikan tunjang kepada transformasi sistem pendidikan negara. Anjakan yang pertama ialah menyediakan kesamarataan akses kepada pendidikan berkualiti antarabangsa. Anjakan kedua, memastikan setiap murid menguasai kemahiran dalam bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan digalakkan mempelajari bahasa tambahan. Anjakan ketiga, melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Anjakan keempat, mentransformasikan profesion keguruan menjadi profesion pilihan. Anjakan kelima, memastikan kepimpinan berprestasi tinggi ditempatkan di setiap sekolah. Anjakan keenam, mengupayakan JPN, PPD dan sekolah untuk menyediakan penyelesaian khusus berasaskan setiap keperluan. Anjakan ketujuh, memanfaatkan TMK iaitu teknologi maklumat bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di Malaysia. Anjakan ke-8, mentransformasikan kebolehan dan keupayaan penyampaian kementerian. Anjakan ke-9, bekerjasama dengan ibu bapa, komuniti dan sektor swasta secara meluas. Anjakan ke-10, memaksimumkan keberhasilan murid bagi setiap ringgit. Dan anjakan yang terakhir iaitu anjakan ke-11, meningkatkan ketulusan untuk kebertanggungjawaban awam secara langsung. Dan akhir sekali saya akan mengupas tentang implikasi terhadap guru. Yang pertama ialah pengurusan pengajaran dan pembelajaran. Guru perlu berkeupayaan merancang dan melaksanakan proses pengajaran dan pembelajaran serta memastikan pencapaian matlamat dan objektif yang ditetapkan. Yang kedua ialah pembangunan profesionalisme. Guru perlu melestarikan pembangunan profesionalisme dengan sentiasa melakukan anjakan minda dan perubahan budaya kerja serta memperbaharui pengetahuan dan mempertingkatkan kemahiran melalui pembelajaran berterusan. Yang ketiga ialah kemahiran teknologi. Anjakan transformasi ketujuh dalam PPPM iaitu memanfaatkan teknologi maklumat dan komunikasi bagi meningkatkan kualiti pembelajaran di sekolah harus disambut dengan minda positif oleh guru. Dalam PPPM, satu penanda aras dikenali sebagai Standard Teknologi Pendidikan Kebangsaan (NETS).
memerlukan kesemua guru di bilik darjah mencapai standard iaitu memudah dan mencetus inspirasi pembelajaran serta kreativiti murid dan sumber kontemporari bagi memaksimumkan pembelajaran isi kandungan menurut konteks dan membangunkan pengetahuan, kemahiran serta sikap untuk menggunakan teknologi maklumat dan komunikasi TMK. Yang keempat ialah mempunyai wawasan. Dalam konteks merealisasikan kualiti guru dan aspirasi PPPM ini, guru perlu memiliki satu wawasan yang unggul untuk mentransformasikan pelbagai aspek pendidikan, berpemikiran aras tinggi dan mampu berinovasi supaya mampu meningkatkan keberhasilan sekolah dan kemenjadian murid. Dan yang kelima pula, menjadi suri teladan. Guru perlu menjadi suri teladan untuk penghayatan nilai dan perpaduan dalam kalangan murid seperti mana yang ada dalam hasrat PPPM. Hasrat itu telah diterjemahkan dalam anjakan transformasi ketiga iaitu melahirkan rakyat yang menghayati nilai. Sekian sahaja daripada saya. Terima kasih.